Assalamualaikum semua. Semoga hari ini membawa ketenangan dan keberkatan buat kita semua dimanapun Anda berada. Hari ini, kita nak bincang tentang solat bukan sekadar rutin harian, tapi sebagai panggilan untuk membaca alam dan diri sendiri. Solat adalah satu anugerah yang Allah berikan, bukan hanya untuk memenuhi kewajipan, tetapi sebagai peluang untuk kita benar-benar memahami siapa diri kita dan apa tujuan hidup ini. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra. Bacalah, bukan hanya tentang membaca teks atau huruf, tetapi juga membaca ciptaan Allah di sekeliling kita, membaca perasaan, membaca pengalaman, dan membaca diri sendiri. Ia adalah seruan untuk menjadi insan yang sentiasa mencari makna dan hikmah dalam setiap detik kehidupan. Solat adalah cara kita membaca diri, berhubung dengan Pencipta, dan memahami makna hidup. Setiap kali kita berdiri di hadapan Allah, kita diajak untuk merenung siapa kita, dari mana kita datang, dan ke mana kita akan pergi. Allah mahu kita faham, bukan sekadar ikut-ikutan. Solat bukan hanya gerakan fizikal, tetapi juga perjalanan hati dan minda. Ia adalah ruang untuk kita bertanya, mencari jawaban, dan memperbaiki diri. Setiap bacaan dan gerakan dalam solat ada hikmah. Dari berdiri yang melambangkan kekuatan dan disiplin, ruku yang mengajar kita tentang kerendahan hati, hingga sujud yang membawa kita ke puncak penyerahan diri kepada Allah. Bila kita bertanya, kenapa aku rukuk? Apa makna sujud? Disitulah bermula tadabbur dalam solat. Soalan-soalan ini membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam, menjadikan solat bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman rohani yang mengubah jiwa. Solat yang dihayati jadi dialog eksklusif dengan Allah, bukan sekadar rutin. Ia adalah saat di mana kita boleh meluahkan segala rasa, memohon kekuatan, dan mencari ketenangan yang sejati. 5 kali sehari, kita diberi peluang berhenti dari dunia, mengadu dan bersyukur kepada Tuhan. Setiap waktu solat adalah rehat untuk jiwa, peluang untuk memperbaharui niat dan semangat. Para ulama dahulu menjaga solat kerana ia mikraj rohani, perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memahami bahawa solat adalah kunci kepada kekuatan dalaman dan ketenangan hidup. Mari kita baca solat dengan pandangan baru, penuh penghayatan. Jadikan setiap solat sebagai peluang untuk memperbaiki diri, memperdalam hubungan dengan Allah, dan mencari makna dalam setiap bacaan dan gerakan. Setiap hikmah yang kita faham, umpama permata dalam peti harta karun. Berdiri tegak mengajar disiplin, sujud mengajar kerendahan hati. Rukuk pula mengingatkan kita untuk sentiasa tunduk kepada kebenaran dan tidak sombong. Proses ikrah dalam solat mengubah bebanan jadi kerinduan. Semakin kita faham, semakin kita rindu untuk bertemu Allah dalam solat, kerana disitulah kita temui ketenangan yang sebenar. Solat bukan beban, tapi keistimewaan. Ia adalah hadiah dari Allah untuk kita, peluang untuk memperbaiki diri, dan ruang untuk mencari kekuatan dalam menghadapi cabaran hidup. Mudah-mudahan, kita semua lebih bersemangat mendirikan solat dengan sempurna, insya-Allah. Jadikan solat sebagai sumber inspirasi, kekuatan, dan kebahagiaan dalam hidup kita setiap hari. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, satu surah yang menjadi panduan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Ayat-ayatnya bukan sekadar bacaan, tetapi petunjuk yang membimbing kita dalam membina hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dirikanlah solat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menekankan 3 asas penting dalam kehidupan beragama. Solat, zakat, dan kebersamaan dalam ibadah. Aqimus solah bermaksud dirikan solat dengan sempurna, bukan sekadar buat. Solat yang dilakukan dengan penuh penghayatan akan membentuk pribadi yang mulia dan hati yang tenang. Allah mahu kualiti, bukan sekadar kuantiti. Setiap gerakan dan bacaan dalam solat perlu dihayati, kerana itulah yang membezakan antara ibadah yang diterima dan yang sekadar rutin. Solat digandingkan dengan zakat. Hubungan dengan Allah dan manusia mesti seiring. Ibadah tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Iman tak sempurna jika hanya jaga hubungan dengan Tuhan, tapi abaikan tanggung jawab sosial. Islam menuntut kita menjadi insan yang prihatin terhadap keperluan orang lain. Solat yang khusyuk membersihkan hati, mendorong kita berkongsi rezeki. Hati yang bersih akan mudah tersentuh untuk membantu mereka yang memerlukan. Rukuklah bersama-sama. Pentingnya solat berjemaah, lambang perpaduan. Solat berjemaah mengajar kita erti disiplin, kerjasama, dan persaudaraan. Di masjid, semua berdiri sama rata, simbol kesatuan ummah. Tiada beza antara kaya dan miskin, tua dan muda, semuanya bersatu di hadapan Allah. 3 pengajaran utama.
solat mesti sempurna, kesolehan pribadi dan sosial seiring, dan setiap muslim bertanggung jawab menjaga kedua-duanya. Solat berjemaah lambang perpaduan. Ia mengeratkan silaturahim dan membina kekuatan ummah. Setiap ayat Al-Quran dipilih untuk impak maksimum. Ayat-ayat ini memberi inspirasi dan motivasi untuk memperbaiki diri. Bila faham konteks ini, solat jadi lebih bermakna. Kita akan lebih menghargai setiap detik dalam ibadah. Ia bukan sekadar pergerakan, tapi manifestasi keimanan. Setiap sujud dan ruku adalah tanda tunduk dan patuh kepada Allah. Solat menyatukan hubungan kita dengan Allah dan manusia. Inilah asas ibadah dan kemasyarakatan yang membentuk masyarakat Islam yang harmoni dan sejahtera. Setiap pergerakan solat ada manfaat kesihatan, bonus dari Allah. Berdiri tegak, perbaiki postur, kuatkan otot teras. Ruku, regangkan otot belakang, paha, betis, lancarkan darah ke otak. Sujud, kepala lebih rendah dari jantung. Aliran darah ke otak meningkat, tingkatkan daya ingatan dan ketenangan. Sujud juga simbol penyerahan total. Lepaskan ego pada Allah. Solat menenangkan minda, seperti meditasi, turunkan stres, stabilkan tekanan darah. Fokus pada bacaan dan gerakan latih minda hadir di saat ini. Inilah khusyuk fisikal, mental, rohani bersatu untuk Allah. Firman Allah, dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Solat, jika dihayati, menenangkan jiwa dan tubuh. Kenapa solat ada waktu tertentu? Ia disiplinkan hidup kita ikut jadwal ilahi. Waktu solat jadi penanda aras harian, check-in dengan Allah sepanjang hari. Subuh, permulaan hari penuh barakah, latih bangun awal. Zuhur, rehat di tengah kesibukan, recharge tenaga rohani. Asar, peringatan hari hampir tamat, hargai masa. Maghrib, waktu bersama keluarga, syukur atas nikmat hari. Isya, penutup hari, mohon ampun sebelum rehat. Nabi seolah sangat menjaga waktu solat, utamakan solat atas segala urusan. Disiplin solat, bentuk pribadi, menepati masa dan integriti. Waktu solat adalah kerangka membina kehidupan bertakwa. Sebelum solat, dua kunci penting, niat dan wuduk. Niat, rukun asas, berlaku di hati, membezakan ibadah dari adat. Tanpa niat, solat jadi pergerakan kosong. Wuduk, penyucian fisikal dan simbolik, mohon ampun atas dosa anggota. Sains, wuduk, bersihkan kuman, segarkan badan, stabilkan emosi. Nabisa, kemarahan dari syaitan, syaitan dari api, padamkan dengan air. Satu lagi rukun, membaca Al-Fatihah Ibu Al-Quran, dialog lengkap dengan Allah. Mulakan dengan pujian, ikrar pengabdian, mohon petunjuk. Bacaan Al-Fatihah dengan penghayatan kunci kekhusyukan. Niat, wuduk, dan Al-Fatihah, asas solat yang sah dan bermakna. Tanpa ini, solat hilang rohnya. Jaga kunci ini, insya Allah solat diterima. Solat sunat, nilai tambah kepada solat wajib, penampal kekurangan. Solat tahajud, duha, dan rawatib, bukti cinta dan syukur pada Allah. Doa kunut, permohonan petunjuk, kesehatan, keberkatan, dan perlindungan. Bacaan kunut tanamkan redha dan tawakal. Amalan sunat bentuk disiplin rohani, tabiat positif, dan keyakinan diri. Seperti hubungan manusia, kita buat lebih untuk yang kita sayang. Begitu juga dengan Allah, solat sunat bukti cinta. Amalkan dan rasai kekuatan spiritualnya. Di akhir solat, kita duduk dalam posisi tahiyat, satu kedudukan yang penuh adab, rendah hati, dan sangat simbolik. Duduk ini bukan sekadar rehat, tetapi tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, melambangkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan penciptanya. Ia juga mengingatkan kita tentang pentingnya ketenangan dan fokus dalam ibadah. Bacaan tahiyat adalah dialog agung antara Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Satu pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah. Dalam bacaan ini, kita mengulangi kata-kata yang penuh makna, menghubungkan diri dengan sejarah dan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Kita memberi salam kepada Nabi, mendoakan kesejahteraan untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini adalah simbol kasih sayang, persaudaraan, dan harapan agar seluruh ummah sentiasa dalam lindungan Allah. Lafaz syahadah diulang memperbaharui ikrar tauhid dan kerasulan, menegaskan kembali keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali diucapkan, ia menjadi peringatan bahwa hidup ini adalah untuk Allah semata-mata. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS, kita mengingati jasa dan pengorbanan para nabi yang membawa risalah tauhid. Selawat ini juga menghubungkan kita dengan generasi terdahulu, menzahirkan rasa syukur atas bimbingan mereka. Bacaan tahiyat yang lengkap merangkumi adab, akidah, doa, dan sejarah.
Ia mengajar kita tentang pentingnya menjaga adab dalam berdoa, memperkukuh akidah, serta mendoakan kebaikan untuk semua. Dalam solat berjemaah, kita belajar untuk mengikuti imam, mencontohi kepimpinan, dan merendahkan ego. Setiap pergerakan dilakukan serentak, melatih disiplin dan kerjasama dalam komuniti. Dalam saf, semua berdiri sama rata, tiada beza antara kaya atau miskin, tua atau muda, pangkat atau darjat. Inilah perpaduan ummah yang sebenar, tanpa mengira latar belakang. Nama Allah, Al-Jami, yang maha menghimpun, menyatukan kita semua dalam ibadah. Di bawah namanya, segala perbezaan dilupakan, dan kita bersatu sebagai satu ummah. Solat membentuk disiplin, perpaduan, dan penyerahan diri yang tulus kepada Allah. Setiap gerakan adalah latihan jiwa dan raga, membina kekuatan dalaman dan luaran. Inilah kekuatan solat dalam membina ummah, mengukuhkan ikatan persaudaraan, menanam nilai-nilai murni, dan membentuk masyarakat yang harmoni di bawah rahmat Allah SWT. Solat sunat rawatib, pengiring solat fardu, amalan disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia benteng dan penampal kekurangan solat wajib. 12 rakaat rawatib muakkad, ganjaran rumah di syurga. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Solat sunat rawatib, panjangkan masa di sejadah, tingkatkan kualiti ibadah. Ia latih jiwa sabar, tidak tergesa-gesa dengan dunia. Solat fardu ibarat hidangan utama, rawatib pelengkap jamuan rohani. Amalkan dan rasai keberkatannya. Solat bukan sekadar ritual, tapi hadiah terindah dari Allah. Ia tiang agama, kunci syurga, penyejuk hati. Solat lengkap, disiplin, kebersihan, perpaduan, kesihatan, penyerahan diri. Hidupkan solat dengan zikir Asmaul Husna. Sedar Allah Maha Suci, Maha Menghimpun, Maha Memberi Kekuatan. Teruslah belajar, fahami solat, hadir ke kelas, baca kitab. Semakin faham, semakin khusyuk dan cinta pada solat. Perbaharui niat, jaga kualiti solat, talian hayat dengan Allah. Jika solat baik, insya Allah urusan lain dipermudahkan. Semoga Allah beri taufik, hidayah, dan kumpulkan kita di syurga. Amin. Keajaiban solat dalam Al-Quran. Wawasan sains dan rohani, pengenalan Iqra Bismi Rabbik Haladzi Khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Surah Al-Alaq 96. 1. Perintah Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, menegaskan pentingnya ilmu dan perenung tadabbur dalam Islam. Solat sebagai salah satu rukun Islam adalah ibadah utama yang menghubungkan dengan Allah. Al-Quran memberikan panduan terperinci tentang solat, menunjukkan keajaiban melalui kejelasan bahasa, kesesuaian dengan fitrah manusia, dan keselarasan dengan sains modern. Kitab klasik Bahr Al-Madhi Juzuk 2, Solat, oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, memperincikan hukum solat berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerminkan semangat Iqra. Artikel ini meneroka keajaiban solat dalam Al-Quran, disokong oleh tafsir, hadis, wawasan sains, dan kaitan dengan Asmaul Husna, untuk membantu kita menemui keajaiban ilahi dalam ibadah ini. Keajaiban solat dalam surah Al-Baqarah, terjemahan, dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Transliterasi, wa aqimus solata wa atus zakatah warka'u ma'ar raki'in. Keajaiban Al-Quran. Kejelasan perintah. Ayat ini secara langsung memerintahkan pendirian solat, menunjukkan kejelasan bahasa Al-Quran yang mudah difahami oleh semua umat, dari zaman Nabi hingga kini. Konteks sosial. Solat digandingkan dengan zakat dan rukuk bersama orang lain, menekankan dimensi individu dan komuniti, mencerminkan kebijaksanaan ilahi dalam menyatukan aspek rohani dan sosial. Kesucian rohani. Solat diposisikan sebagai cara menyucikan jiwa, selari dengan fitrah manusia yang mendambakan kedekatan dengan pencipta. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban utama yang mesti ditubuhkan dengan khusyuk dan secara berjemaah jika boleh, menunjukkan keutamaannya dalam Islam. Tafsir Ibn Kathir. Solat adalah manifestasi ketaatan kepada Allah, mencerminkan sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang memberikan saluran langsung untuk hamba berkomunikasi dengannya. Hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat adalah perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Sunan An-Nasai. Ibn Umar meriwayatkan, sesiapa yang menjaga solatnya, maka solat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Musnad Ahmad 058832. Wawasan sains kesehatan fisikal. Gerakan solat seperti ruku dan sujud meningkatkan peredaran darah dan fleksibiliti sendi, disokong oleh kajian tentang manfaat senaman ringan. Kesehatan mental.
Solat 5 kali sehari memberikan rutin yang mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, selari dengan kajian psikologi tentang meditasi dan ritual harian. Huraian ayat ini menunjukkan keajaiban solat sebagai ibadah yang praktikal dan holistik. Dalam Bahr al-Madhi Juzuk 2, Solat, halaman 53, solat sebelum matahari terbenam ditekankan sebagai kewajiban waktu, mencerminkan disiplin ilahi. Tadabbur ayat ini menghubungkan solat dengan Al-Muqit, Maha Pemberi Rezeki, kerana solat memberi ketenangan jiwa sebagai rezeki rohani. Keajaiban solat dalam surah An-Nisa, terjemahan, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Transliterasi, Innas salata kanat alal muminina kitaban mauqutan. Keajaiban Al-Quran. Disiplin waktu, penentuan waktu solat menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur kehidupan manusia, selari dengan irama semula jadi, seperti pergerakan matahari. Keseimbangan hidup. Solat menjadi pengingat harian untuk kembali kepada Allah, menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban pada waktu tertentu, menunjukkan pentingnya ketepatan masa dalam ibadah. Tafsir Ibn Kathir, solat mencerminkan sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, kerana waktu-waktunya disusun untuk memberi manfaat fizikal dan rohani kepada manusia. Hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat pada waktunya adalah sebaik-baik amalan. Sahih Bukhari, Nona. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW sangat menjaga solat pada waktunya, lebih daripada amalan lain. Sahih Muslim. Wawasan sains kesihatan mental. Solat pada waktu tertentu membantu mengawal tekanan dan meningkatkan disiplin diri, disokong oleh kajian tentang kesan rutin harian. Keseimbangan biologi. Waktu solat selepas subuh dan maghrib berturut-turut dengan siklus sirkadian, menyokong keseimbangan hormon seperti kortisol. Huraian solat pada waktu tertentu menunjukkan kepraktisan syariat yang selari dengan fitrah manusia. Dalam Bahr al-Madhi Juzuk 2, halaman diputhi, waktu solat sebelum matahari terbenam dijelaskan sebagai panduan fiqh, mencerminkan semangat ikra. Berzikir dengan Ya Hakim semasa solat memperdalam kesedaran rohani. Cara mengamalkan baca Bahr al-Madhi Juzuk 2, pelajar hukum solat untuk memenuhi semangat ikra. Tadabbur. Renung ayat solat seperti surah An-Nisa 4:103, semasa berdoa untuk menghubungkan ibadah dengan sifat Allah. Zikir Asmaul Husna, ucapkan Ya Muqit atau Ya Hakim semasa solat untuk meningkatkan kesedaran rohani. Cari keajaiban Al-Quran. Perhatikan keselarasan solat dengan sains, seperti manfaat fizikal dan mental. Berjemaah dengan ulama, sertai kelas fiqh atau terasaskan Bahr al-Madhi untuk mendalami solat. Kesimpulannya, keajaiban solat dalam Al-Quran terletak pada kejelasan perintah, kesesuaian dengan fitrah, dan keselarasan dengan sains moden. Bahr al-Madhi Juzuk 2 menyokong ikra dengan panduan fiqh terperinci, manakala tadabbur menghubungkan solat dengan Asmaul Husna seperti Al-Muqit dan Al-Hakim. Solat bukan sekadar ritual, tetapi saluran untuk mendekati Allah, menyatukan fizikal, rohani, dan sosial. Penutup, marilah kita amalkan solat dengan penuh kesedaran, bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai laluan mendekati Allah. Dengan membaca Bahr al-Madhi, merenung ayat Al-Quran, dan berzikir dengan Asmaul Husna, kita dapat menghayati keajaiban solat. Semoga solat menjadi cahaya dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah dalam solat. Komen, kongsikan pandangan atau soalan tentang keajaiban solat di ruangan komen. Keajaiban solat dalam Al-Quran, wawasan sains dan rohani. Pengenalan Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Surah Al-Alaq 91. Perintah Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, menegaskan pentingnya ilmu dan perenur dalam Islam. Solat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah ibadah utama yang menghubungkan dengan Allah. Al-Quran memberikan panduan terperinci tentang solat, menunjukkan keajaiban melalui kejelasan bahasa, kesesuaian dengan fitrah manusia, dan keselarasan dengan sains moden. Kitab klasik Bahr al-Madhi, Jilid 2 Solat, oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi memerincikan hukum solat berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerminkan semangat ikra. Artikel ini meneroka keajaiban solat dalam Al-Quran, disokong oleh tafsir, hadis, wawasan sains, dan kaitan dengan Asmaul Husna, untuk membantu kita menemui keajaiban ilahi dalam ibadah ini. Keajaiban solat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, terjemahan, dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Transliterasi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warku ma'ar raki'in. Keajaiban Al-Quran. Kejelasan perintah. Ayat ini secara langsung memerintahkan pendirian solat, menunjukkan kejelasan bahasa Al-Quran yang mudah difahami oleh semua umat, dari zaman Nabi hingga kini. Konteks sosial. Solat digandingkan dengan zakat dan rukuk bersama orang lain, menekankan dimensi individu dan komuniti, mencerminkan kebijaksanaan ilahi dalam menyatukan aspek rohani dan sosial. Kesucian rohani. Solat diposisikan sebagai cara menyucikan jiwa, selari dengan fitrah manusia yang mendambakan kedekatan dengan pencipta. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban utama yang mesti ditubuhkan dengan khusyuk dan secara berjemaah jika boleh, menunjukkan keutamaannya dalam Islam. Tafsir Ibn Kathir. Solat adalah manifestasi ketaatan kepada Allah, mencerminkan sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang memberikan saluran langsung untuk hamba berkomunikasi dengannya. Hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat adalah perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat. Ibn Umar meriwayatkan, sesiapa yang menjaga solatnya, maka solat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Ahmad 22. Wawasan sains kesehatan fisikal, gerakan solat seperti rukuk dan sujud, meningkatkan peredaran darah dan fleksibiliti sendi, disokong oleh kajian tentang manfaat senaman ringan. Kesehatan mental. Solat 5 kali sehari memberikan rutin yang mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus. Selari dengan kajian psikologi tentang meditasi dan ritual harian. Huraian ayat ini menunjukkan keajaiban solat sebagai ibadah yang praktikal dan holistik. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 5 tutia, solat sebelum matahari terbenam ditekankan sebagai kewajiban waktu, mencerminkan disiplin ilahi. Tadabbur ayat ini menghubungkan solat dengan Al-Muqit, Maha Pemberi Rezeki, kerana solat memberi ketenangan jiwa sebagai rezeki rohani. Surah An-Nisa. Terjemahan. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Transliterasi. Innas salata kanat alal muminina kitaban mauqutan. Keajaiban Al-Quran. Disiplin waktu. Penentuan waktu solat menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur kehidupan manusia, selari dengan irama semula jadi seperti pergerakan matahari. Keseimbangan hidup. Solat menjadi pengingat harian untuk kembali kepada Allah, menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban pada waktu tertentu, menunjukkan pentingnya ketepatan masa dalam ibadah. Tafsir Ibn Kathir. Solat mencerminkan sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, kerana waktu-waktunya disusun untuk memberi manfaat fizikal dan rohani kepada manusia. Hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat pada waktunya adalah sebaik-baik amalan. Sahih Bukhari. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW sangat menjaga solat pada waktunya, lebih daripada amalan lain. Sahih Muslim, 085. Wawasan sains kesihatan mental. Solat pada waktu tertentu membantu mengawal tekanan dan meningkatkan disiplin diri, disokong oleh kajian tentang kesan rutin harian. Keseimbangan biologi. Waktu solat selepas subuh dan maghrib berturut-turut mengikut siklus sirkadian, menyokong keseimbangan hormon seperti kortisol. Huraian solat pada waktu tertentu menunjukkan kepraktisan syariat yang selari dengan fitrah manusia. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, Solat, halaman 5 petia. Waktu solat sebelum matahari terbenam dijelaskan sebagai panduan fiqh, mencerminkan semangat ikra. Berzikir dengan Ya Hakim semasa solat memperdalam kesedaran rohani. Syarat solat menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2, pengenalan kepada syarat solat. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2-20, syarat solat merujuk kepada perkara-perkara yang mesti dipenuhi sebelum solat dianggap sah, seperti kesucian badan, pakaian, dan tempat solat, serta menghadap kiblat. Syarat-syarat ini memastikan solat dilakukan dengan penuh kesedaran dan kesucian, mencerminkan sifat Al-Qudus, Maha Suci. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, basuhlah muka kamu. Surah Al-Ma'idah 5. Transliterasi. Ya ayyuhalladzina amanu idzamtum ila salati faksilu wujuhakum. Keajaiban Al-Quran, kesucian. Sebagai syarat, ayat ini menekankan kesucian fizikal sebelum solat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengintegrasikan kebersihan dengan ibadah. Keselarasan fitrah. Keperluan kesucian selari dengan fitrah manusia untuk menjaga kebersihan, meningkatkan kesedaran rohani. Tafsir Al-Jalalain.
Ayat ini menggariskan wuduk sebagai syarat solat, menekankan kesucian sebagai manifestasi ketaatan. Tafsir Ibn Kathir, wuduk mencerminkan sifat Al-Qudus, menyucikan hamba untuk menghadap Allah. Hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima solat seseorang yang berhadas sehingga dia berwuduk. Sahih Bukhari, nomor 1005. Uthman bin Affan meriwayatkan, Rasulullah SAW menunjukkan cara wudhu yang sempurna sebelum solat. Wawasan sains kebersihan fisikal. Wuduk membantu mengurangkan bakteria pada kulit, disokong oleh kajian tentang manfaat mencuci tangan dan muka. Kesehatan mental. Ritual wuduk meningkatkan fokus dan ketenangan sebelum solat, selari dengan kajian tentang kesan udara pada relaksasi. Huraian syarat solat seperti wuduk dan menghadap kiblat menunjukkan keajaiban syariat yang praktikal. Dalam Bahr al-Madhi halaman 11, kesucian pakaian dan tempat ditekankan, mencerminkan disiplin rohani. Berzikir dengan Ya Kudus semasa wuduk meningkatkan kesedaran akan kesucian Allah. Rukun solat menurut Bahr al-Madhi jilid 2. Pengenalan kepada rukun solat. Rukun solat adalah perbuatan wajib dalam solat yang tidak boleh ditinggalkan, seperti niat, takbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah. Dalam Bahr al-Madhi jilid 2, solat, halaman 340, rukun solat dijelaskan sebagai tiang ibadah, mencerminkan sifat Al-Aziz, Maha Perkasa. Terjemahan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Fatihah 1-2 transliterasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keajaiban Al-Quran. Pusat solat, Al-Fatihah sebagai rukun solat menunjukkan keajaiban Al-Quran sebagai panduan ibadah yang lengkap. Kekuatan rohani. Membaca Al-Fatihah menguatkan hubungan dengan Allah, selari dengan fitrah mencari petunjuk. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Al-Fatihah adalah inti solat, mengandungi pujian dan doa yang merangkumi seluruh ajaran Islam. Tafsir Ibn Kathir. Membaca Al-Fatihah mencerminkan Al-Aziz, menunjukkan keperkasaan Allah dalam ibadah. Hadis Ubadah bin Samit R.O. meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, setiap solat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya adalah kurang sempurna. Sahih Muslim nomor 95. Wawasan sains kesan. Vok bacaan Al-Fatihah dengan tajwid melibatkan irama yang menenangkan, disokong oleh kajian tentang terapi bunyi. Fokus mental. Membaca Al-Fatihah meningkatkan konsentrasi selari dengan kajian tentang meditasi berfokus. Huraian rukun solat seperti Al-Fatihah adalah asas ibadah yang kukuh. Dalam Bahr al-Madhi, niat ditekankan sebagai rukun pertama, mencerminkan kesedaran hati. Berzikir dengan Ya Aziz semasa solat menguatkan semangat ibadah. Sunat solat menurut Bahr al-Madhi, jilid 2. Pengenalan kepada sunat solat. Sunat solat adalah perbuatan yang digalakkan untuk menyempurnakan solat, seperti membaca doa iftitah dan zikir selepas solat. Dalam Bahr al-Madhi jilid 2, solat, halaman 45-50, sunat solat dikatakan menambah keindahan ibadah, mencerminkan sifat Al-Jamil, Maha Indah. Terjemahan. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut. Surah Al-A'raf 7:25. Transliterasi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Keajaiban Al-Quran. Keindahan ibadah. Ayat ini menggalakkan zikir dalam solat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam memperindah ibadah. Khusyuk. Sunat solat seperti doa iftitah, membantu mencapai khusyuk, selari dengan fitrah rohani. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Zikir dalam solat meningkatkan kesedaran rohani, menjadikan solat lebih bermakna. Tafsir Ibn Kathir. Sunat solat mencerminkan Al-Jamil, menunjukkan keindahan dalam ketaatan. Hadis Thauban meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah zikir selepas solat, kerana ia adalah sebaik-baik amalan. Sunan Abu Dawud, Mensarit 22. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW sering membaca doa iftitah dalam solat sunat. Wawasan sains. Relaksasi. Zikir selepas solat mengurangkan tekanan, disokong oleh kajian tentang meditasi berulang. Kesehatan jantung. Irama zikir membantu menstabilkan degupan jantung, selari dengan kajian tentang kesan meditasi. Huraian sunat solat menambah keindahan dan kesempurnaan ibadah. Dalam Bahr al-Madhi, halaman 48, doa iftitah digalakkan untuk meningkatkan khusyuk. Berzikir dengan Ya Jamil memperindah pengalaman solat. Doa kunut dalam solat menurut Bahr al-Madhi jilid 2. Pengenalan kepada doa kunut. Dalam Bahr al-Madhi jilid 2 solat, halaman 109, masalah ke-200, doa kunut dibincangkan sebagai amalan sunat dalam solat, khususnya pada solat subuh,
dan dalam keadaan tertentu seperti kunut nazilah. Kunut mencerminkan sifat Al-Mujib, Maha Mengabulkan, kerana ia adalah doa memohon perlindungan dan keampunan Allah. Terjemahan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah 2:45. Transliterasi, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Keajaiban Al-Quran doa dalam solat. Ayat ini menggalakkan solat sebagai saluran memohon pertolongan, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengintegrasikan doa seperti kunut. Khusyuk, kunut membantu mencapai khusyuk, selari dengan fitrah manusia untuk memohon kepada Allah. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain, solat adalah cara memohon pertolongan, dan kunut dalam solat subuh meningkatkan keikhlasan doa. Tafsir Ibn Kathir, kunut mencerminkan Al-Mujib kerana Allah mengabulkan doa hamba yang khusyuk. Hadis Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW membaca doa kunut selama sebulan ketika bencana menimpa umat Islam, kemudian meninggalkannya. Tutup hak. Al-Hasan bin Ali meriwayatkan, Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut untuk solat subuh. Sunan Abu Dawud, Senin Puaspatib. Wawasan sains kesihatan mental, doa kunut dengan fokus pada permohonan, mengurangkan tekanan, disokong oleh kajian tentang kesan doa meditatif. Emosi positif, memohon perlindungan melalui kunut meningkatkan rasa optimisme, selari dengan psikologi positif. Huraian, menurut Bah Al-Madhi Jilid 2 halaman 10, Imam Nawawi menyatakan bahawa kunut disunatkan dalam solat subuh dan dalam keadaan musibah, kunut nazilah boleh dilakukan pada semua solat fardu. Ini mencerminkan kepraktisan syariat dalam menangani keperluan rohani dan sosial. Berzikir dengan Ya Mujib semasa kunut memperkuat harapan kepada pengabulan Allah. Cara duduk tahiyat, menurut Bah Al-Madhi Jilid 2. Pengenalan kepada cara duduk tahiyat. Dalam Bah Al-Madhi Jilid 2. Bab duduk tahiyat mengkaji hukum dan cara duduk semasa membaca tahiyat dalam solat, termasuk perbezaan pendapat ulama mazhab mengenai gaya duduk seperti tawaruk dan iftirash. Cara duduk ini mencerminkan sifat al-adl, maha adil, kerana solat mengatur adab yang seimbang. Terjemahan, dan apabila kamu menyeru kepada solat, mereka membuat ejekan dan bermain. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Surah Al-Ma'idah 5:8. Transliterasi, wa idza nadaitum ila salati ittakhadzuha huzuwan wa laiban dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Keajaiban Al-Quran, adab dalam solat. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati solat, termasuk adab duduk tahiyat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur tata cara ibadah. Keseimbangan, cara duduk tahiyat mengajar disiplin dan keseimbangan fizikal selari dengan fitrah manusia. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain, solat menuntut keseriusan, dan duduk tahiyat adalah ketika berdoa dengan penuh adab. Tafsir Ibn Kathir, adab dalam solat termasuk duduk tahiyat mencerminkan al-adl, menunjukkan keadilan Allah dalam syariat. Hadis Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW duduk dengan cara tawaruk pada tahiyat akhir. Sahih Bukhari, Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan, Rasulullah SAW duduk iftirash pada tahiyat awal dan tawaruk pada tahiyat akhir. Wawasan sains. Postur tubuh. Duduk tahiyat seperti tawaruk membantu menjaga postur tulang belakang, disokong oleh kajian tentang ergonomik duduk. Ketenangan. Posisi duduk tahiyat mempromosikan relaksasi, selari dengan kajian tentang kesan postur meditatif. Huraian. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 200, cara duduk tahiyat dibincangkan dengan merujuk kepada pendapat mazhab seperti tawaruk untuk tahiyat akhir dan iftirash untuk tahiyat awal. Ini menunjukkan fleksibiliti syariat yang adil dan praktikal. Berzikir dengan ya adil semasa tahiyat mengingatkan kita akan keseimbangan dalam ibadah. Solat berjemaah menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2. Pengenalan kepada solat berjemaah. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, 60-70, bab solat berjemaah mengutamakan keutamaan solat secara berkumpulan, yang meningkatkan ganjaran dan mempererat ukhuwah. Solat berjemaah mencerminkan sifat al-jami, maha mengumpulkan, kerana ia menyatukan umat dalam ibadah. Terjemahan, dan apabila kamu berada di kalangan mereka, lalu kamu mendirikan solat untuk mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. Surah An-Nisa 4:2. Transliterasi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Keajaiban Al-Quran. Perpaduan umat,
Ayat ini menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur solat berjemaah walaupun dalam keadaan perang, menekankan perpaduan. Kedisiplinan, solat berjemaah mengajar disiplin dan kerjasama, selari dengan fitrah sosial manusia. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini merujuk kepada solat khauf, solat dalam keadaan perang, menunjukkan fleksibiliti solat berjemaah dalam pelbagai situasi. Tafsir Ibn Kathir, solat berjemaah mencerminkan al-jami, menyatukan hati umat dalam ketaatan kepada Allah. Hadits Abu Hurairah yang meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Ibn Umar yang meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah adalah lebih baik daripada solat seorang diri Muslim. Nombor 90. Wawasan sains kesihatan sosial. Solat berjemaah meningkatkan rasa kebersamaan, disokong oleh kajian tentang manfaat aktiviti kumpulan terhadap kesihatan mental. Keseimbangan emosi. Interaksi dalam solat berjemaah mengurangkan tekanan, selari dengan kajian psikologi sosial. Huraian dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 65, solat berjemaah ditekankan sebagai amalan yang meningkatkan ganjaran dan memperkukuh ikatan sosial. Makmum tidak boleh ketinggalan lebih daripada 2 rukun di belakang imam, seperti yang dinyatakan dalam hadits. Berzikir dengan ya jami semasa solat berjemaah mengingatkan kita akan perpaduan umat. Solat sunat rawatib. Menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2, pengenalan kepada solat sunat rawatib. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, Hahu 90, bab solat sunat rawatib membincangkan solat sunat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu, seperti 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Amalan ini mencerminkan sifat Al-Karim, Maha Pemurah, kerana ia menambah ganjaran ibadah. Terjemahan, dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang dan pada waktu-waktu dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Surah Hud 11 ayat 18. Transliterasi. Wa akimis salata tarafai nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Keajaiban Al-Quran. Amalan tambahan. Ayat ini menggalakkan solat sunat seperti rawatib, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mempromosikan amalan kebaikan. Penyucian jiwa. Solat sunat rawatib membantu menghapus dosa, selari dengan fitrah manusia untuk mencari keampunan. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini merujuk kepada solat fardu dan sunat, termasuk rawatib, yang membersihkan hati dan jiwa. Tafsir Ibn Kathir. Solat sunat rawatib mencerminkan Al-Karim, kerana Allah memurahkan ganjaran bagi amalan tambahan. Hadits Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habibah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjaga solat sunat rawatib, Allah akan membina rumah baginya di syurga. Sunan An-Nasa'i. Wawasan sains kesihatan fizikal. Solat sunat rawatib melibatkan gerakan tambahan yang meningkatkan fleksibiliti, disokong oleh kajian tentang manfaat senaman ringan. Kesihatan mental. Konsistensi solat sunat membantu mengurangkan tekanan, selari dengan kajian tentang kesan rutin ibadah. Huraian. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 85, solat sunat rawatib digalakkan untuk menyempurnakan solat fardu dan menambah ganjaran. Amalan ini menunjukkan kemurahan Allah dalam syariat. Berzikir dengan ya Karim semasa solat sunat memperkuat kesedaran akan rahmat Allah. Perkara yang membatalkan solat. Menurut Bahr Al-Madhi, jilid kenalan kepada perkara yang membatalkan solat. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, bab perkara yang membatalkan solat membincangkan perbuatan seperti berhadas, bercakap, atau bergerak berlebihan yang boleh membatalkan solat. Ini mencerminkan sifat Al-Hafiz, Maha Memelihara, kerana Allah memelihara kesucian ibadah. Terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Nisa 4:4. Transliterasi, ya ayyuhalladzina amanula takrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Keajaiban Al-Quran. Kesucian ibadah. Ayat ini menekankan kesedaran dalam solat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam memelihara kesucian ibadah. Kesedaran. Larangan melakukan perkara yang membatalkan solat selari dengan fitrah manusia untuk fokus dalam ibadah. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini melarang solat dalam keadaan tidak sedar, menekankan pentingnya menjaga kesucian solat. Tafsir Ibn Kathir. Perkara yang membatalkan solat mencerminkan Al-Hafiz, kerana Allah memelihara ibadah daripada kekhilafan.
Hadits Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat seseorang terbatal jika dia berhadas atau bercakap dalam solat. Sunan Abu Dawud. Ibn Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bergerak 3 kali berturut-turut tanpa keperluan membatalkan solat. Sunan Ibn Majah. Wawasan sains kesedaran kognitif. Larangan bercakap atau bergerak berlebihan membantu mengekalkan fokus, disokong oleh kajian tentang perhatian dalam meditasi. Kesihatan mental, menjaga kesucian solat, meningkatkan disiplin mental, selari dengan kajian tentang kesan ritual terfokus. Huraian dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 125, perkara seperti berhadas atau bercakap membatalkan solat, menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan fokus. Ini mencerminkan keajaiban syariat dalam memelihara ibadah. Berzikir dengan Ya Hafiz mengingatkan kita untuk memelihara solat daripada gangguan. Cara mengamalkan baca Bahr Al-Madhi Jilid 2 solat, pelajari hukum solat termasuk syarat, rukun, sunat, kunut, cara duduk tahiyat, solat berjemaah, solat sunat rawatib, dan perkara yang membatalkan solat, halaman 10-10, untuk memenuhi semangat ikra. Tadabbur, renung ayat solat seperti surah An-Nisa 4:1-3, Al-Maidah 5:6, Al-Baqarah 2:405, dan Hud 11 semasa berdoa untuk menghubungkan ibadah dengan sifat Allah. Zikir Asmaul Husna, ucapkan Ya Muqit, Ya Hakim, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Jamil, Ya Mujib, Ya Adl, Ya Jami, Ya Karim, atau Ya Hafiz semasa solat untuk meningkatkan kesedaran rohani. Cari keajaiban Al-Quran. Perhatikan keselarasan solat dengan sains, seperti manfaat fizikal wuduk, zikir, postur tahiyat, dan solat berjemaah. Berjemaah dengan ulama, sertai kelas fiqh atau tafsir berasaskan Bahr Al-Madhi untuk mendalami solat. Kesimpulannya, keajaiban solat dalam Al-Quran terletak pada kejelasan perintah, kesesuaian dengan fitrah, dan keselarasan dengan sains moden. Bahr Al-Madhi Jilid 2, solat, menyokong ikra, dengan panduan fiqh terperinci tentang rukun, sunat, kunut, cara duduk tahiyat, solat berjemaah, solat sunat rawatib, dan perkara yang membatalkan solat. Manakala tadabbur menghubung-kaitkan syarat solat dengan Asmaul Husna, seperti Al-Muqit, Al-Hakim, Al-Qudus, Bezeh, Al-Adl, Al-Jami, Al-Karim, dan Al-Hafiz. Solat bukan sekadar ritual, tetapi saluran untuk mendekati Allah, menyatukan fizikal, rohani, dan sosial. Penutup, marilah kita amalkan solat dengan penuh kesedaran, bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai laluan mendekati Allah. Dengan membaca Bahr Al-Madhi, merenung ayat Al-Quran, dan berzikir dengan Asmaul Husna, kita dapat menghayati keajaiban solat. Semoga solat menjadi cahaya dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah dalam solat. Komen. Kongsikan pandangan atau soalan tentang keajaiban solat di ruangan komen di bawah. Keajaiban solat dalam Al-Quran, wawasan sains dan rohani. Pengenalan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Surah Alaq 96:1. Perintah Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, menegaskan pentingnya ilmu dan perenungan tadabbur dalam Islam. Solat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah ibadah utama yang menghubungkan dengan Allah. Al-Quran memberikan panduan terperinci tentang solat, menunjukkan keajaiban melalui kejelasan bahasa, kesesuaian dengan fitrah manusia, dan keselarasan dengan sains moden. Kitab klasik Bahr Al-Madhi Juzuk 2, Solat oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi memperincikan hukum solat berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerminkan semangat Iqra. Artikel ini meneroka keajaiban solat dalam Al-Quran, disokong oleh tafsir, hadis, wawasan sains, dan kaitan dengan Asmaul Husna untuk membantu kita menemui keajaiban ilahi dalam ibadah ini. Keajaiban solat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Terjemahan, dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Transliterasi. Wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Keajaiban Al-Quran, kejelasan perintah. Ayat ini secara langsung memerintahkan pendirian solat, menunjukkan kejelasan bahasa Al-Quran yang mudah difahami oleh semua umat, dari zaman Nabi hingga kini. Konteks sosial. Solat digandingkan dengan zakat dan rukuk bersama orang lain, menekankan dimensi individu dan komuniti, mencerminkan kebijaksanaan ilahi dalam menyatukan aspek rohani dan sosial. Kesucian rohani. Solat diposisikan sebagai cara menyucikan jiwa, selari dengan fitrah manusia yang mendambakan kedekatan dengan pencipta. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban utama yang mesti ditubuhkan dengan khusyuk dan secara berjemaah jika boleh menunjukkan keutamaannya dalam Islam. Tafsir Ibn Kathir.
Solat adalah manifestasi ketaatan kepada Allah, mencerminkan sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang memberikan saluran langsung untuk hamba berkomunikasi dengannya. Hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat adalah perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Sunan An-Nasai, Ibn Umar meriwayatkan, sesiapa yang menjaga solatnya, maka solat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Musnad Ahmad, nomor 5832. Wawasan sains kesehatan fisikal. Gerakan solat seperti rukuk dan sujud meningkatkan peredaran darah dan fleksibiliti sendi, disokong oleh kajian tentang manfaat senaman ringan. Kesehatan mental. Solat 5 kali sehari memberikan rutin yang mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, selari dengan kajian psikologi tentang meditasi dan ritual harian. Huraian ayat ini menunjukkan keajaiban solat sebagai ibadah yang praktikal dan holistik. Dalam Bahr al-Madhi Juzuk 2, halaman 53, solat sebelum matahari terbenam ditekankan sebagai kewajiban waktu, mencerminkan disiplin ilahi. Tadabbur ayat ini menghubungkan solat dengan Al-Muqit, Maha Pemberi Rezeki. Kerana solat memberi ketenangan jiwa sebagai rezeki rohani. Surah An-Nisa. Terjemahan, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Transliterasi, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Keajaiban Al-Quran, disiplin waktu. Penentuan waktu solat menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur kehidupan manusia, selari dengan irama semula jadi seperti pergerakan matahari. Keseimbangan hidup, solat menjadi pengingat harian untuk kembali kepada Allah, menyeimbangkan duniawi dan ukrawi. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menegaskan solat sebagai kewajiban pada waktu tertentu, menunjukkan pentingnya ketepatan masa dalam ibadah. Tafsir Ibn Kathir, solat mencerminkan sifat hakim, maha bijaksana, kerana waktu-waktunya disusun untuk memberi manfaat fizikal dan rohani kepada manusia. Hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, solat pada waktunya adalah sebaik-baik amalan. Sahih Bukhari, nomor 22. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW sangat menjaga solat pada waktunya, lebih daripada amalan lain. Sahih Muslim, No. 85. Wawasan sains kesihatan mental. Solat pada waktu tertentu membantu mengawal tekanan dan meningkatkan disiplin diri, disokong oleh kajian tentang kesan rutin harian. Keseimbangan biologi. Waktu solat selepas subuh dan maghrib berturut-turut mengikut siklus sirkadian, menyokong keseimbangan hormon seperti kortisol. Huraian solat pada waktu tertentu menunjukkan kepraktisan syariat yang selari dengan fitrah manusia. Dalam Bahr al-Madhi Juzuk 2, solat, halaman 53, waktu solat sebelum matahari terbenam dijelaskan sebagai panduan fiqh, mencerminkan semangat ikra. Berzikir dengan Ya Hakim semasa solat memperdalam kesedaran rohani. Syarat solat menurut Bahr al-Madhi. Jilid 2, pengenalan kepada syarat solat. Dalam Bahr al-Madhi Jilid 2, solat, syarat solat merujuk kepada perkara-perkara yang mesti dipenuhi sebelum solat dianggap sah, seperti kesucian badan, pakaian dan tempat solat, serta menghadap kiblat. Syarat-syarat ini memastikan solat dilakukan dengan penuh kesedaran dan kesucian, mencerminkan sifat Al-Qudus, Maha Suci. Terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, basuhlah muka kamu. Surah Al-Maidah 56. Transliterasi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faksilu wujuhakum. Keajaiban Al-Quran. Kesucian sebagai syarat. Ayat ini menekankan kesucian fizikal sebelum solat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengintegrasikan kebersihan dengan ibadah. Keselarasan fitrah. Keperluan kesucian selari dengan fitrah manusia untuk menjaga kebersihan, meningkatkan kesedaran rohani. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Ayat ini menggariskan wuduk sebagai syarat solat, menekankan kesucian sebagai manifestasi ketaatan. Tafsir Ibn Kathir. Wuduk mencerminkan sifat Al-Qudus, menyucikan hamba untuk menghadap Allah. Hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima solat seseorang yang berhadas sehingga dia berwuduk. Sahih Bukhari. Uthman bin Affan meriwayatkan, Rasulullah SAW menunjukkan cara wuduk yang sempurna sebelum solat. Sahih Muslim. Wawasan sains kebersihan fisikal. Wuduk membantu mengurangkan bakteria pada kulit, disokong oleh kajian tentang manfaat mencuci tangan dan muka. Kesihatan mental. Ritual wuduk meningkatkan fokus dan ketenangan sebelum solat, selari dengan kajian tentang kesan udara pada relaksasi. Huraian syarat solat seperti wuduk dan menghadap kiblat menunjukkan keajaiban syariat yang praktikal.
Dalam Bahr Al-Madhi, halaman 15, kesucian pakaian dan tempat ditekankan, mencerminkan disiplin rohani. Berzikir dengan Ya Kudus semasa wuduk meningkatkan kesedaran akan kesucian Allah. Rukun solat menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2, pengenalan kepada rukun solat. Rukun solat adalah perbuatan wajib dalam solat yang tidak boleh ditinggalkan, seperti niat, takbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 30-40, rukun solat dijelaskan sebagai tiang ibadah, mencerminkan sifat Al-Aziz Maha Perkasa. Terjemahan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Fatihah Sadapan 2, transliterasi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keajaiban Al-Quran. Pusat solat. Al-Fatihah sebagai rukun solat menunjukkan keajaiban Al-Quran sebagai panduan ibadah yang lengkap. Kekuatan rohani. Membaca Al-Fatihah menguatkan hubungan dengan Allah, selari dengan fitrah mencari petunjuk. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Al-Fatihah adalah inti solat, mengandungi pujian dan doa yang merangkumi seluruh ajaran Islam. Tafsir Ibn Kathir. Membaca Al-Fatihah mencerminkan Al-Aziz, menunjukkan keperkasaan Allah dalam ibadah. Hadis Ubadah bin Samit meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sahih Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, setiap solat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya adalah kurang sempurna. Wawasan sains vokal. Bacaan Al-Fatihah dengan tajwid melibatkan irama yang menenangkan, disokong oleh kajian tentang terapi bunyi. Fokus mental. Membaca Al-Fatihah meningkatkan konsentrasi, selari dengan kajian tentang meditasi berfokus. Huraian rukun solat seperti Al-Fatihah adalah asas ibadah yang kukuh. Dalam Bahr Al-Madhi, halaman 35, niat ditekankan sebagai rukun pertama, mencerminkan kesedaran hati. Berzikir dengan Ya Aziz semasa solat menguatkan semangat ibadah. Sunat solat menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2, pengenalan kepada sunat solat. Sunat solat adalah perbuatan yang digalakkan untuk menyempurnakan solat, seperti membaca doa iftitah dan zikir selepas solat. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2, halaman 50, sunat solat dikatakan menambah keindahan ibadah, mencerminkan sifat Al-Jamil. Terjemahan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut. Surah Al-Araf 7, Tuas Kamimsi, transliterasi. Wadhkur Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Keajaiban Al-Quran, keindahan ibadah. Ayat ini menggalakkan zikir dalam solat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam memperindah ibadah. Khusyuk, sunat solat seperti doa iftitah membantu mencapai khusyuk selari dengan fitrah rohani. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain, zikir dalam solat meningkatkan kesedaran rohani, menjadikan solat lebih bermakna. Tafsir Ibn Kathir, sunat solat mencerminkan Al-Jamil, menunjukkan keindahan dalam ketaatan. Hadis Thauban meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah zikir selepas solat, kerana ia adalah sebaik-baik amalan. Sunan Abu Dawud, Hek. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW sering membaca doa iftitah dalam solat sunat. Sahih Muslim. Wawasan sains relaksasi. Zikir selepas solat mengurangkan tekanan, disokong oleh kajian tentang meditasi berulang. Kesihatan jantung. Irama zikir membantu menstabilkan degupan jantung, selari dengan kajian tentang kesan meditasi. Huraian sunat solat menambah keindahan dan kesempurnaan ibadah. Dalam Bahr Al-Madhi, halaman 8, doa iftitah digalakkan untuk meningkatkan khusyuk. Berzikir dengan Ya Jamil memperindah pengalaman solat. Doa kunut dalam solat menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2. Pengenalan kepada doa kunut. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid Solat, halaman 109, masalah kedua rata, doa kunut dibincangkan sebagai amalan sunat dalam solat, khususnya pada solat subuh dan dalam keadaan tertentu seperti kunut nazilah. Kunut mencerminkan sifat Al-Mujib, Maha mengabulkan, kerana ia adalah doa memohon perlindungan dan keampunan Allah. Terjemahan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah 2, transliterasi. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Keajaiban Al-Quran. Doa dalam solat. Ayat ini menggalakkan solat sebagai saluran memohon pertolongan, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengintegrasikan doa seperti kunut. Khusyuk. Kunut membantu mencapai khusyuk, selari dengan fitrah manusia untuk memohon kepada Allah. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Solat adalah cara memohon pertolongan, dan kunut dalam solat subuh meningkatkan keikhlasan doa. Tafsir Ibn Kathir.
Kunut mencerminkan Al-Mujib, kerana Allah mengabulkan doa hamba yang khusyuk. Hadis Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW membaca doa kunut selama sebulan ketika bencana menimpa umat Islam, kemudian meninggalkannya. Sahih Bukhari. Al-Hasan bin Ali Ara'a meriwayatkan, Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut untuk solat subuh. Sunan Amdam 403. Wawasan sains kesihatan mental. Doa kunut dengan fokus pada permohonan mengurangkan tekanan disokong oleh kajian tentang kesan doa meditatif. Emosi positif. Memohon perlindungan melalui kunut meningkatkan rasa optimisme selari dengan psikologi positif. Huraian. Menurut Bahr Al-Madi Jilid 2 halaman 109, Imam Nawawi menyatakan bahawa kunut disunatkan dalam solat subuh. Dan dalam keadaan musibah, kunut nazilah boleh dilakukan pada semua solat fardu. Ini mencerminkan kepraktisan syariat dalam menangani keperluan rohani dan sosial. Berzikir dengan Ya Mujib semasa kunut memperkuat harapan kepada pengabulan Allah. Cara duduk tahiyat menurut Bahr Al-Madhi Jilid 2. Pengenalan kepada cara duduk tahiyat dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2. Bab duduk tahiyat mengkaji hukum dan cara duduk semasa membaca tahiyat dalam solat, termasuk perbezaan pendapat ulama mazhab mengenai gaya duduk seperti tawaruk dan iftirash. Cara duduk ini mencerminkan sifat Al-Adl Maha Adil kerana solat mengatur adab yang seimbang. Terjemahan. Dan apabila kamu menyeru kepada solat, mereka membuat ejekan dan yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Surah Al-Ma'idah 5, transliterasi, Wa idza nadaitum ila salati ittahadzuha huzwan wa laiban dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Keajaiban Al-Quran. Adab dalam solat. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati solat, termasuk adab duduk tahiyat, menunjukkan keajaiban Al-Quran dalam mengatur tata cara ibadah. Keseimbangan. Cara duduk tahiyat mengajar disiplin dan keseimbangan fizikal selari dengan fitrah manusia. Tafsir. Tafsir Al-Jalalain. Solat menuntut keseriusan dan duduk tahiyat adalah ketika berdoa dengan penuh adab. Tafsir Ibn Kathir. Adab dalam solat, termasuk duduk tahiyat, mencerminkan Al-Adl, menunjukkan keadilan Allah dalam syariat. Hadis Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW duduk dengan cara tawaruk pada tahiyat akhir. Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan, Rasulullah SAW duduk iftirada tahiyat awal dan tawaruk pada tahiyat akhir. Wawasan sains. Postur tubuh. Duduk tahiyat seperti tawaruk membantu menjaga postur tulang belakang, disokong oleh kajian tentang ergonomik duduk. Ketenangan. Posisi duduk tahiyat mempromosikan relaksasi, selari dengan kajian tentang kesan postur meditatif. Huraian. Dalam Bahr Al-Madhi Jilid 2 halaman 2, cara duduk tahiyat dibincangkan dengan merujuk kepada pendapat mazhab, seperti tawaruk untuk tahiyat akhir dan iftirash untuk tahiyat awal. Ini menunjukkan fleksibiliti syariat yang adil dan praktikal. Berzikir dengan Ya Adil semasa tahiyat mengingatkan kita akan keseimbangan dalam ibadah. Cara mengamalkan baca Bahr Al-Madhi Jilid 2, belajar hukum solat, termasuk syarat, rukun, sunat, kunut, dan cara duduk tahiyat, halaman 10-200, untuk memenuhi semangat Iqra. Tadabur, renung ayat solat seperti surah An-Nisa 4:3, Al-Maidah 5:6, dan Al-Baqarah 2:45 semasa berdoa untuk menghubungkan ibadah dengan sifat Allah. Zikir Asma'ul Husna, ucapkan mukid Ya Hakim, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Jamil, Ya Mujib, atau Ya Adil semasa solat untuk meningkatkan kesedaran rohani. Cari keajaiban Al-Quran. Perhatikan keselarasan solat dengan sains, seperti manfaat fizikal wuduk, zikir, dan postur tahiyat. Berjemaah dengan ulama, sertai kelas fiqh atau tafsir berasaskan Bahr Al-Madhi untuk mendalami solat. Kesimpulannya, keajaiban solat dalam Al-Quran terletak pada kejelasan perintah, kesesuaian dengan fitrah, dan keselarasan dengan sains modern. Bahr Al-Madhi Jilid 2, Solat, menyokong Iqra dengan panduan fiqh terperinci tentang syarat, rukun, sunut, dan cara duduk tahiyat. Manakala tadabbur menghubungkan solat dengan Asmaul Husna seperti Al-Muqit, Al-Hakim, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jamil, Al-Mil, Al-Jamil, 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 Al-Solat fisikal, rohani, dan sosial. Penutup, marilah kita amalkan solat dengan penuh kesedaran, bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai laluan mendekati Allah. Dengan membaca Bahr Al-Madhi, merenung ayat Al-Quran, dan berzikir dengan Asmaul Husna, kita dapat menghayati keajaiban solat. Semoga solat menjadi cahaya dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah dalam solat. Komen, kongsikan pandangan atau soalan tentang keajaiban solat di ruangan komen di bawah.